Assalamualaikum semua. Selamat pagi semua sahabat-sahabat. Haji minta maaf ada kelewatan sikit sebab kita punya panel dia ada masalah line dia belum biasa agaknya untuk live, tapi sekarang sudah ready lah sebab itu kita lambat sikit. Jadi insya-Allah sekejap lagi Haji akan masukkan dia dalam grup ni, insya-Allah. Dia tengah ready tu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini tuan-tuan akan bersama panel jemputan Haji dalam bicara motivasi Dr. Mariam Ismail, iaitu seorang kaunselor pengarah terapi kejiwaan yang berasaskan Al-Quran. Dia penulis buku. Dia penulis buku ini. Ini buku yang dia tulis. Okey. Buku terapi kejiwaan Al-Quran. Jadi sebab itu Haji jemput, Haji nak bincang biar dia ajar kita bagaimana nak gunakan terapi kejiwaan dalam kehidupan. Okay, InsyaAllah sekejap lagi Haji masukkan dia. Minta maaf kerana lewat sikit semua masalah Baik. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Tuan Haji. Alhamdulillah. Okey, Doktor apa khabar hari ni? Alhamdulillah Ji, tak biasa. Comel Doktor. Doktor. Ni pengalaman pertama Ji, terima kasih lah. Tak apa. Okey, cantik dah. Kedudukan dah cantik. Suara dah jelas. Doktor dah dengar suara Haji dengan jelas? Ya, Alhamdulillah dengar je. Okey, saya pun dengar suara Doktor dengan jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana Dr. Hajah Mariam sudi bersama dalam live bersama MBK untuk bicara motivasi bersama MBK Dynamic Consultant live. Setiap kali live kita akan jemput pakar-pakar dalam bidang psikologi, ada selebriti, ada ustaz nanti. Jadi hari ini Haji bertuah kerana doktor bersedia bersama kami online semua. Rakan-rakan boleh masuk lihat di Facebook MBK Dynamic Consultant, share dengan kawan-kawan sebab kita akan dapat dengar perbincangan ilmu yang penting. Inilah orang yang menulis buku ini. Ini bukunya. Ni buku terapi kejiwaan berasaskan Al-Quran. Jadi kita nak dengar daripada penulisnya sendiri, seorang kaunselor, pengarah urusan untuk terapi kejiwaan ini. Sebagai permulaan, Doktor, tolong Doktor perkenalkan diri sikitlah. Okey, sila. Ya, Alhamdulillah Tuan Haji, terima kasih. Saya Dr. Hajah Mariam, mantan pencara APG Campus Kota Baru. Dan saya ni terlibat dengan dunia pendidikan ni hampir 35 tahun je. InsyaAllah. Okey, teruskan. Okey, mungkin saya akan ceritalah sikit pengalaman macam mana tercetusnya Ji tertulisnya buku terapi kejiwaan berasaskan Al-Quran. Sila. Oleh kerana pengalaman kita berada di sekolah rendah, saya pernah berada di sekolah menengah dan IPG. Jadi di situ bila kita berdekat dengan pelajar bermacam-macam ranah pelajar, jadi kita banyaklah perengkawannya banyak menggunakan pendekatan konvensional lagi. Tapi rupanya dalam budaya Melayu ni, budaya Timur ni, mungkin kerana saya kurang arif kurang terkesan dengan pendekatan konvensional, lalu Allah hadirkan idea membangunkan ataupun menggunakan pendekatan terapi kejiwaan berasaskan Quran. Biasanya saya lebih kepada skill menggunakan pada diri sendiri dan dalam berdepan dengan tugas-tugas saja. Jadi dengan tu mungkin oleh kerana Allah berikan sedikit ilham, maka kita nak share dengan semua pendidik dan semua psikologis dan kaunselor, insya-Allah Ji. Okey, baik. Terima kasih sebagai permulaan Itu ada asal tercetusnya tulisan buku ini. Dan Haji difahamkan buku ini masya-Allah lagi sekali Haji tunjuk kawan-kawan nanti boleh beli ni nanti boleh beli, order boleh beli.
Nah, buku ini Haji nampak penerima anugerah pertama ASEAN Psychology and Counselling Conference pada tahun 2016. Sudah lama buku diterbit dan masih laris. Jadi tahniah kerana menjadi pemenang anugerah pertama ASEAN Psychology and Counselling Conference. Tahniah. Jadi terima kasih Ji. Boleh doktor ceritakan secara ringkas tentang terapi jiwa Al-Quran ni. Terapi kejiwaan ni digarap berdasarkan kajian juga Ji. Kajian-kajian penyelidikan yang saya lakukan kepada pelajar-pelajar LPG lah yang perangkatannya mereka yang ada masalah penyesuaian. Penyesuaian saja. Boleh dikatakan pelajar-pelajar ni pelajar yang terpilih tapi ada sedikit masalah dalam nak adapt, diorang nak bersesuai diri dalam IPG, persekitaran IPG. Jadi saya menggunakan pendekatan kuasa eksperimen. Alhamdulillah berdasarkan kajian tu menyebabkan pelajar-pelajar tu dapat ditingkatkan dan kebanyakan pelajar ni dia latar belakang family yang berbeza. Mungkin ada mereka yang sukar untuk nak menyesuaikan diri dengan rakan-rakan dan juga persekitaran IPG pada peringkat awal lagi. Dan kemudian setelah saya tamat pengajian PhD, saya cuba menggunakan pada pelajar-pelajar yang terbaru lagi untuk makluman tu Haji, sepanjang saya menjalankan pengkajian kita mendapat sila anugerah Haji. Anugerah peringkat internasional, anugerah peringkat kebangsaan 8. Jadi yang terakhirnya bagaimana saya menggunakan anugerah terbaru anugerah terbaru iaitu pada tahun 2019 kita mendapat anugerah Carnival Creative Inovasi PDDC peringkat kebangsaan anugerah emas Wah, dan tahniah. 2019 International Summit of Innovation and Design Association anugerah platinum iaitu emas putih peringkat internasional di UM yang kemudian kita jumpa anugerah, saya menggunakan kajian kepada pelajar-pelajar autisma. Alhamdulillah. Maksudnya sini pendekatan ni bila mungkin ilmu Allah, bila kita cari, kita gali dia berkembang je. Jadi Alhamdulillah. Pada pelajar-pelajar autisma, alhamdulillah mereka mendapat mengurangkan tingkah laku autisme. Alhamdulillah. Menyebabkan mereka mengenal pada peringkat awal mereka tak ada potensi, tak ada cita-cita. Dengan sedikit sentuhan TJQ mereka dapat mengubah persepsi mereka tentang kehidupan mereka. Alhamdulillah. Okey, baik doktor. Sekarang ni kita nak ucapkan selamat datang kepada Papa Termizi. Kenal? Masya Allah. Salam. Itu siapa saya tu. Sahabat saya, juga kawan baik saya semasa bersama-sama bertugas sebagai ketua psikologi dan kaunseling. Ya, doktor Haji dengar tu. Tuan Haji dengar suara doktor tu. Dia tengah tengok live kita. Terima kasih Tuan Haji Termizi. Nanti saya pun akan buat temu janji untuk live bersama Tuan Haji Termizi. Ini orang yang berpengalaman. Kita boleh banyak bincang soal pendidikan, soal kehidupan. Terima kasih Tuan Haji Termizi. Ya, betul. Okey, Kak Yam. Doktor, saya panggil Kak Yam. Kadang-kadang saya panggil doktor. Kadang-kadang saya panggil Kak Yam. Senang Kak ikut doktor. Kak Yam ataupun Umi Yam. Saya rasa Umi Yam. Okey. Kenapa buku ini harus dibaca? Soalan saya. Kenapa buku ini harus? Kak Yam bagi tahu banyak menang anugerah. Jadi apa sebenarnya dalam buku ini yang menang anugerah? Jadi kenapa buku ini harus dibaca? Okey, pertamanya kalau dari segi ini pendapat peribadi saya, tak semestinya betul di sisi orang lain ni. Kenapa dia perlu dibaca?
Pertamanya, dia merupakan pendekatan berasaskan agama. Ada pendekatan yang pendekatan spiritual yang menggunakan asas Al-Quran, Asmaul Husna dalamnya. Di samping pendekatan menggunakan terapi lukisan dan sebagainya lagi. Kalau di belakang tu dia boleh nampak di belakang ni bagaimana Cata Alif proses yang berlaku. Okey. Di belakang saya tu. Bagus. Okey. Jadi kenapa dia perlu dibaca? Kenapa mesti dibaca buku ni? Apa yang ada dalam buku ini? Pertamanya dia proses-prosesnya tu. Proses-prosesnya tu apa yang menjadi keutamaan utama untuk kaunselor, dia tidak tinggal kata penterapkan kerja berasaskan Quran, dia tidak tinggal asas-asas counseling. Maknanya proses tu tetap berlaku. Proses tetap berlaku dan dia merupakan pendekatan baru, inovasi daripada integrasi dan inovasi. Saya berasaskan Al-Ghazali dan juga pandangan Carl Jung, bagaimana unconsciousness. Kalau semalam saya dengar bawah sedar yang saya maksudkan di sini, kita tidak tahu peringkat awalnya klien tu datang dengan tak tahu dia bermasalah. Tapi dengan proses ni, dengan secara tak langsung kita dapat mengesat melalui aktiviti-aktiviti dan masa-masa kita proses penerokaan alam bawah sedar klien je. Okey, baik. Kita memang faham, kita tahu memang apa pun sumber daripada Al-Quran itulah yang terbaik, kan? Al-Quran dan Sunnah itu yang terbaik. Maka terapi kejiwaan untuk mengurus manusia berasaskan Al-Quran. Jadi penonton sekarang nak tahu, bagi contoh, apa masalah-masalah yang boleh diatur, dirawat melalui terapi Al-Quran yang mudah orang kampung faham. Sekarang dalam PKP, orang stres, orang boring, orang bimbang tentang kehidupan masa depan, kan? Jadi secara umum dan khusus dalam kehidupan ni, bagaimana terapi kejiwaan boleh mengurus, membantu orang yang dalam keadaan sedemikian. Sila. Okey Cik, kita ambil simple je lah. Saya kata tadi ada integrasi dan integrate daripada pendekatan-pendekatan Carl Jung, Al-Ghazali dan fisiologi. Maknanya kalau kita boleh guna pakai dalam keadaan sekarang ni PKP, bagaimana unsur-unsur titik-titik rasangan yang berada di badan manusia tu boleh mempengaruhi emosi seseorang. Jadi melalui membaca Al-Quran ni, dia ada vibrasi, dia ada getaran yang mananya yang boleh mempengaruhi emosi dan juga tingkah laku klien. Seperti mana kajian yang dibuat oleh okey, maknanya okey je. Maksud di sini melalui pendekatan terapi ni dia ada tahap-tahap dia je. Katakanlah saya ambil di tahap yang keempat, iaitu terapi yang paling kita boleh guna terus sempena PKP ni. Bagaimana titik-titik rasangan yang berada di badan klien, di badan katalah masyarakat kita ni, dia boleh mengurangkan, mereducekan dia punya stres. Contohnya katalah kita nak, sebab dia ada kaitan titik rasangan, ada kaitan dengan keadaan fisiologi, fisioterapi, ada kaitan dengan struktur struktur postur tubuh tu dan juga bahagian pinggul tu, dia boleh mempengaruhi emosi dan emosi tu akan mempengaruhi balik pada fizikal manusia, menyebabkan mereka lemah, stres dan sebagainya. Jadi untuk cepat kalau untuk Dakar sekali kita tidak melalui proses yang kelima tu, lima tahap tu je, cuma kita ambil fokus pada terapi. Langkah yang keempat di mana kita boleh ambil, katalah saya buat aksi lagi, katalah macam mana kita nak tengok titik rasangan kepada tingkah laku.
Mari kita ambil telinga kita ni, di tangan ni, bukan kita letak sini, kita letak di sini. Okey. Maka kita akan ambil titik tengah ni. Titik tengah ni merupakan titik rangsangan bagi tingkah laku. Jadi dengan terapi ni, bagi anak-anak ke, suami ke, isteri ke dalam PKP, mungkin ini kan dia suka ceritakan apa, cinta, gelombang cinta, mana kita boleh menggunakannya dengan menggosok bahagian ni dan dia boleh reducekan. Dan di sini dari segi tradisional kan ubun-ubun ni kan. Ubun-ubun kan. Orang panggil ubun-ubun. Di mana kalau kita pergi rumah tok guru, rumah tok guru pada zaman kita kecil dulu, tok guru akan pegang ubun-ubun ni. Dia akan bacakan, dia tiupkan doa. Maknanya di situ betapanya titik rangsangan yang ada di ubun-ubun ni, dia boleh mengurangkan tingkah laku agresif ataupun tingkah laku negatif pada pasangan kita ke, pada anak dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita bertiupkan dengan menggunakan perkataan contohnya ya Fatah, gabungkan. Mana emosi akan mengubahkan emosi manusia itu menjadi kurang ataupun menjadi tenang. Dan dia ada kaitan dengan hormon dalam badan kita je. Okey, doktor. Boleh dengar? Ya, jadi saya dengar. Okey. Jadi doktor telah menerangkan secara ringkas tadi bermakna terapi kejiwaan ini untuk melaksanakan dari segi praktiknya ada titik-titik khusus yang telah ditetapkan untuk dirangsangkan. Okey, contohnya yang doktor bagi tadi ialah titik di atas kepala di belakang ini iaitu ubun-ubun itu. Digosok-gosok dan sebagainya. Okey. Jadi maknanya kita kalau keluarga yang berada dalam stay at home, duduk kat rumah ini, dia kena belajar lah, dia kena tahulah titik-titik sebab dia tak boleh pergi jumpa doktor. Kan? Jadi klien tak boleh pergi jumpa doktor untuk dapat sentuhan tangan doktor. Jadi doktor tunjukkan sedikit. Mereka yang stres ini, mereka yang stres, sekarang stres. Kenapa? Kerana bulan Ramadan pun biasa pergi bazar Ramadan. Sekarang terpaksa duduk rumah, masak sendiri, ibu-ibu pun stres, hari-hari terpaksa masak kan. Jadi boleh doktor tunjukkan bagaimana nak mengurus stres dengan terapi ini, ajar mereka. Okey, insya-Allah Ji. Boleh tak Ji saya gunakan model model saya? Boleh. Nanti. Silakan model. Bagus. Bagi nampak dalam skrin tu. Memang. Bagi nampak dalam skrin. Okey Ji. Tak apa, pelan-pelan. Kita santai je. Santai je. So, senang je bila aplikasi terus ni. Model dia tinggi. Okey, boleh je ya? Okey je ya? Boleh. Okey. Ji, saya nak hadiahkan pada sahabat-sahabat semua beberapa titik rangsangan. Titik rangsangan tingkah laku. Sila. Okey, sekarang ni kita ini adalah titik rangsangan tingkah laku. Dan boleh dikatakan juga ubun-ubun ya. Macam mana nak dapatkan tepat titik rangsangan tu Ji? Masukkan tangan ke dalam telinga, lubang telinga ni. Letak ni. Okey, tunduk sikit. Nanti. Tengok skrin tu biar tengah-tengah sikit. Gambar tak nampak tu. Okey. Dia nampak di tengah-tengah sikit. Boleh Okey, boleh lagi. Okey, boleh Boleh je. Boleh. Doktor tengok di skrin tu. Nanti sabar pelan-pelan. Doktor nampak di skrin tu. Nampak. Biar Buang pakai imat. Biar model tu duduk tengah-tengah skrin. Kedudukan model tu duduk tengah-tengah. Saya tak tengah. Itu ke tepi hilang. Ke sebelah kiri ke? Kalau kiri, memang ke kiri je. Bukan tu hilang tu. Tu baru tengah-tengah. Okey. Boleh je? Boleh. Sekarang doktor tengok kat skrin tu. Sekarang okey. Saya nampak skrin. Okey. Saya akan hadiahkan beberapa titik rangsangan ni. Okey, sekarang ni untuk dapatkan titik rangsangan tingkah laku. Okey, boleh je? Laju ke saya ni? Okey, masukkan tangan. Ngam. Sekarang ngam sudah. Dalam telinga. Dalam lubang telinga ni, jari ni. Jari ni. Kan letak di sini. Okey, tunjuk je. Okey.
Kan kita nampak mana yang bersentuh tu. Sini, mana sini. Ini adalah titik rangsangan tingkah laku. Okey. Okey, sekarang saya nak tunjukkan titik rangsangan. Itu untuk mencari titik. Untuk Tidak. Itu untuk mencari titik rangsangan tadi kan? Okey. Doktor ulang balik bermula di telinga tadi. Mana? Ulang balik. Okey, mula-mula je kita menggunakan ibu jari. Masukkan dalam lubang telinga. Jari. Letakkan. Habiskan. Kalau tangan saya pendek je. Kalau tangan orang yang panjang, mungkin sentuh. Dekat tu antara sentuhan tu sini. Titik rangsangan. Right. Itu kita itulah titik rangsangan. Okey. Apa panggil ubun-ubun kalau orang tradisional ubun-ubun atau dari segi psikologi dia titik rangsangan tingkah laku. Okey, baik. Teruskan. Okey, sekarang oleh kerana kita juga stres je kan. Kita nak tengok mana dia titik rangsangan emosi. Tadi tingkah laku. Titik rangsangan emosi. Okey. Emosi ni letak di antara dua kening ni. Dia panggil titik penil ni. Di sini. Tekan sikit atas ni. Ini adalah titik emosi. Macam mana nak mengurangkan stres? Kita buat macam ni. Okey. Saya menggunakan juga essential oil. Kita kena ada bahan baku tadi. Okey. Boleh. Essential oil boleh. Minyak yang membasuh itu panggil bidara. Minyak bidara boleh. Dan juga minyak bolehlah yang mana sesuai lah. Dia essential agak mana kita guna minyak ni. Kita lavender je. Lavender je untuk cantik. Wangi. Lavender bagus. Lavender. Kita letak situ. Ini untuk emosi. Titik dia ni. Emosi. Sini kita emosi. Masaj dia urut. Dah naik angin dah saya. Dari dalam keluar. Dari dalam ni Ini emosi. Tapi kalau dalam keadaan yang kita santai di rumah, tak adalah tudung je, senang nak buat. Yelah. Itu pandailah nanti. Ini emosi klien dah senyum dah happy dah dia. Lepas tu je kan kita biasanya berkait dengan hormon kan? Titik hormon. Kat mana titik hormon je? Pernah tak kalau kita secara tradisional, kita ingat balik zaman kita kanak-kanak dulu, kalau nak tulis ataupun bisul, kita pergi jumpa bomoh kan? Bomoh kata, ini butir kenil ni. Dia pun jamah di atas tengkuk tu kan? Butir kenil. Atau seolah-olah dia cuba untuk gotel mengurut sekarang budak di situ. Jadi sebenarnya titik kenil tu orang tradisional dari segi psikologi ataupun biologinya, anatominya, iaitu titik kalian thyroid. Di mana dia berada ni? Di bawah tengah lembik ni. Ujung telinga kita ada lembik kan? Di situ. Di situ kita urut menggunakan 3 jari je. Kita menggunakan 3 jari. 3 jari kita urut. Macam ni lah. Ni 3 jari ni urut atas ni. Ujung telinga yang lembut tu. Di bawah. Di bawah ujung yang lembik tu. Yang lembik tu. Dia ada, kita tengok dia punya titik atas tengkuk ni kan? Titik atas tengkuk ni dia ada sampai 7 dah. Sampai 7. Maknanya titik 1 sampai ke titik 7 tu kita mainkan dia, kita urut dia. Kalau comelnya gunakan lavender untuk mengurangkan minyak. Minyak lah, minyak apa-apa pun boleh je, tapi lavender ni lagi orang kenapa dia lagi tu dia senang, seronok dia. Di bawah tu sampai habis ni. Itu titik kaitan dengan hormon. Sebab kadang-kadang hormon ni juga dia boleh mempengaruhi tingkah laku je. Hormon juga mempengaruhi tingkah laku. Jadi apa titik atas tadi tu? Titik atas tadi, titik tingkah laku atas tu nak buat macam mana? Titik tingkah laku. Kita
Ni lah gosok lagi. Gosok. Gosok. Biasanya ubur-ubur ni kan, kalau ilmu kan dia melalui ubur-ubur kan turun kan kan. Dia tidak Islam kan. Maknanya kalau orang yang ada negatif ataupun stres, mana sini punca negatif dia ni. Ni kita kena urut sini ni. Okey doktor Kak Yam. Jadi cara nak urut titik-titik tadi, dia mesti ada urutan ke? Mana dulu? Sebenarnya kalau boleh kita bermula dengan ada lagi dia ada banyak lagi sebabnya bahasa singkat. Sebelum kita pergi pada titik rasanya, dia ada titik imunasi dan titik yang titik dia panggil titik kelenjar. Maknanya titik kelenjar ni dia ada kaitan dengan ada kalau yang titik saraf ni kita boleh jamuh dekat saraf kan. Kita dapat. Tapi kalau dia ni betul organ, macam kata jantung ke hati dia tak ada ni. So kita menggunakan titik-titik imunisasi tadi lah. Dan titik rasangan tadi lah yang emosi untuk mengurangkan tingkah laku negatif dan sebagainya. Haji tanya tadi, dia kena ikut urutan ke titik mana dulu? Okey, kalau doktor ingat, doktor pun mesti tahu. Kalau doktor perasan ingat yang kalau kita pun sama-sama belajar SAFE, doktor belajar SAFE tu barangkali. Spiritual Emotional Freedom Technique kan SAFE. Dia pun ada titik-titik yang perlu kita tapping kan, bermula daripada point di dada kan, kita niat dekat sini kan, niat kerana Allah, maka bermula titik. Dia ada bermula daripada atas, titik ubur-ubur juga, titik, kemudian pergi sini di dahi, pergi di mata dan sebagainya, bawah mata, itu set, dia ada urutan-urutan dia. Betul Haji. Jadi tapi untuk terapi kejiwaan, tak perlu bebas. Tak perlu baik. Sebab kita lebih set pada teknik urutannya. Cumanya kita kena urut dengan kasih sayang. Okey. Sentuhan kasih sayang. Baik. Bila sebelum kita pergi lagi, doktor jangan bimbang, masa kita panjang ni. Masa kita panjang, kita cakap je live kan. Ini bukan rancangan TV yang ada pengarah kata mesti stop. Kita punya sesi ni. Okey, menarik. Okey, itu pun apa dia. Baik. Jadi sekarang ni kita ucap terima kasih kepada Cik Awan Zakaria, Azkia Awan Zakaria yang melihat kita sekarang ni. Terima kasih Tuan Salgaring, guru besar Cemerlang kepada Sabah sedang melihat, doktor juga. Kemudian Wan Nur Sita. Assalamualaikum Umi dan Kak Mah. Siapa ni? Wan Nur Sita. Assalamualaikum Umi dan Kak Mah. Dr. Sita. Kenal okey. Terima kasih doktor kerana bersama. Sahabat doktor sendiri Tolong share ramai-ramai biar ramai dapat manfaat hari ini. Siapa yang melihat live Haji bersama Dr. Mariam hari ini beruntung, sebab nanti duduk balik rumah boleh terus buat urutan kasih sayang terapi kejiwaan. Di kepala tadi bermula daripada telinga pergi kepala, akan jumpa bertemu titik ini untuk tingkah laku. Okey, maknanya kalau nak ubah tingkah laku anak-anak, sinilah terapinya. Kemudian mestilah bila dah berasas Al-Quran, apa ayat-ayat nak dibaca, boleh? Atau macam mana? Urut saja ke? Atau niat? Cuba. Baca ya Fatah Ji. Bacakan ya Fatah. Ya Fatah dan baik ya Fatah, ya Alim, berdasarkan tujuan lah. Kalau nak surah nak tu cerdik kan, kita ya Halim, ya Hakim, nama-nama Asmaul Husna, nama-nama Allah lah, nama-nama Allah. Nama Asmaul Husna. Kalau dengan niat suami isteri tak dengar kata, jadi kalau untuk suami dan isteri yang tak berapa dengar kata, yang nakal-nakal sikit tu, bacalah apa ni, Inna Anzalna. Inna Anzalna. Okey. Inna Anzalna fi Lailatul Qadr. Okey, baik. Baca ayat itu. Ya Ji. Ya. Dengan niatlah doa untuk apa? Haji faham jugalah tu Ini sekali yang bagi kita laku. Okey, doktor. Okey, itu tingkah laku di atas. Tadi doktor dah tunjuk ialah untuk emosi. Emosi dekat sini. Ya. Kan? Maka urut titik penia ni di atas ni. Tekan ke atas sikit je. Tekan ke atas, lepas tu urut dengan minyak lavender, minyak apa yang aura yang wangi-wangi,
urut apa yang sama, hilangkan stres. Ini apa, emosi. Niat Emosi. itu emosi. Kemudian doktor ada sebut tadi di bawah telinga. Di bawah telinga yang lembut ni. Di bawah dia ujung lembut tu ni, di belakang di bawah dia tu, telinga. belakang dia tu. Yang itu di titik bawah telinga. thyroid. Urut ke bawah Hormon. Mengawal hormon. Urut ke bawah, Ini untuk apa? Hormon apa? Semua je. Semua Lebih pada tindakan hormon. Biasanya hormon dalam tubuh kita lah. Dia maknanya dia boleh mempengaruhi tingkah laku juga. Kalau hormon negatif yang banyak, dia melibatkan tingkah laku seseorang tu akan stres dan agresif lah. Dia boleh reduce kan lah. Baik. Okey. Setakat ini Haji nampak sebagai orang yang baru belajar tentang terapi kejiwaan daripada guru ni, baru nampak 3 titik. Mengapa titik? Banyak lagi je. Banyak Boleh tunjuk? Yang boleh lah, Saya tahu Haji pun boleh je. Sebenarnya Haji pun pengamal bekam kan? Bekam, ya. Dan tahu dan akupuncture kan? Betul. Maknanya titik-titik rasangan akupuncture dan bekam tu adalah titik-titik rasangan yang boleh kita guna pakai dalam terapi kejiwaan. Okey, baik. Dan titik-titik ini ada kaitan dengan mula dulu. Dan titik-titik rasangan ni dia ada kaitan dengan titik-titik wuduk. Okey, menarik. Bila doktor sebut ada kaitan dengan wuduk, cerita sikit. Maknanya bila kita ambil wuduk, kita ambil wuduk dengan betul je, kita bukan basuh je kan, kita kena gosok. Lagi sedikit air yang kita gunakan lagi efektif sebab kita menggeser tu. Kita mengurutnya. Yang penting air rata pada anggota wuduk. Air rata. Betul, air rata. Dan biasanya saya gunakan buat secara menggosok. Gosok. Betul lah, gosok. Dan saya boleh pelebihkan, katalah basuh tangan, pelebih ke lengan tu, lebih ke atas. Sebab di atas ni tu ada titik rasangan tu. Terutamanya tangan sebelah kiri je. Mungkin orang dah berumur macam kita ni, dia belah kiri ni kan ada connection dengan jantung. Maknanya di sini ada titik-titik yang ada kaitan dengan jantung. Maknanya kita pusing dia, kita bulat jadi untuk pulah lengan. Tak mestinya kuat je. Buat geser je. Dengan kasih sayang lah. Ya, dengan kasih sayang. Gunakan kuasa cinta Ji tu dalam mengurut. Dengan kasih sayang, jadi di lengan sebelah kiri untuk jantung. Jantung. Dia start daripada jari manis ni Ji, sampai ke ni. Ketiak ni. Ini adalah dia kalau tersumbat, saluran tersumbat jantung dicadangkanlah kita gosoklah. Dan dia boleh mengurangkan stres lagi. Bagus. Menarik. Doktor. Doktor. Kesempatan yang ada ini saya nak bertanya sebab kakak Haji sendiri Datin Hajah Ramah yang di Kuala Lumpur, Masya Allah. Dia sudah kena mild stroke hari tu. Sebelah kanan dia, tangan dan kaki kanan tak boleh berfungsi seperti biasalah pada peringkat awal. Tapi alhamdulillah dengan semangatnya, rawatan di hospitalnya, dan saya bila pulang sekali-sekala pun saya buat rawatan dengan terapi safe dan sebagainya. Maka ini barangkali rezeki saya dapat belajar sedikit dengan doktor tentang terapi kejiwaan. Okey, sekarang kaki dia sudah mula bergerak. Kaki belah mana je? Kaki sebelah kanan. Dia yang tak berfungsi ialah kaki nanti. Dia yang tak berfungsi ialah kaki kanan dan tangan kanan. Okey, alhamdulillah sekarang setelah usaha yang kita lakukan, Haji pun pulang sekali-sekala bantu, kaki sudah mula bergerak dengan izin Allah. Cuma tangan belum kuat betul. Tapi sarafnya dia rasa bila kita urut dia rasa. Sarafnya masih berfungsi tapi belum dapat bergerak. Apa cadangan kalau terapi kejiwaan ni untuk stroke tangan kanan yang belum bergerak? Tolong.
Okey, Ji. Biasanya kalau belah kiri, dia otak bahagian kanan. Mana kita urut di bahagian kanan. Kalau belah kanan, makna di bahagian kiri. Dia ada tingkah laku ni, Ji. Kalau untuk patut saya gerakkan. Kalau orang yang tak boleh bergerak tu, sebab saya pun sedang merawat suami saya, Ji. Okey, bagus. Saya pun diuji dengan stroke. Maknanya, bila belah kiri ni, maknanya dia bahagian kanan. Makna tingkah laku tu. Dia punya tu tak connect. Makna kita banyakkan gosok sini. Okay. Tepat tingkah laku. Untuk menyambung. Kaki tangan kiri ke tangan kanan, poin itu juga. Sama. Cumanya kita bila kata sini, tadi tingkah laku untuk nak ubah sekarang ni bila stroke kita kena ambil semualah bahagian ni. Dan biasanya stroke ni dia ada titik-titik je. Dia ada titik-titik dia mana dalam keadaan ni susah kita nak tunjuk. Dia ada titik. Dekat mana ada titik tu, dekat mana titik yang kita kena tekan, dan biasanya orang stroke kita urut daripada bawah ke atas. Bawah ke atas. Urut tangan yang tak berfungsi tu. Tangan ataupun kaki ke menuju jantung dia. Daripada bawah ke atas. Okey, insya-Allah. Mudah-mudahan nanti saya tak pandai ni saya. Jangan. Pada apa ni? Janganlah tak pandai pula doktor. Pengalaman mengurus suami. Pengalaman. Jadi saya nak berkongsi sebab saya pun nak ilmu ini saya nak guna untuk bantu kakak saya juga kan. Mana tahu dengan rezeki dengan asbab itu kan. Masya-Allah. Jadi kita akan urut dia di titik yang tingkah laku di atas ini, okey. Dan tangan yang kita urut tadi kita urut daripada jari manis ke atas, okey? Ke atas. Insya-Allah. Tapi yang paling penting yang paling penting lah dia kena rawat emosi dia dulu. Biasanya orang sakit ni, pengalaman saya dengan suami lah, dia banyak negatif punya gelombang. Memanglah. So kena banyak, kena bagi kekuatan, kena bagi semangat. Kekuatan dia. Kita kena beri perkara-perkara positif. Betul je. Saya tiap-tiap pagi, bangun dia saya peluk suami. Saya peluk dia. Peluk untuk dia bagi dia rasa. Kadang-kadang ni satu je lah. Satu pengalaman saya lagi. Mungkin untuk kakak juga je. Kita kena layan kakak sebagai pesakit stroke. Kita kena layan, kalau dia kakak, layan dia sebagai kakak. Macam saya layan dia sebagai seorang suami. Memanglah. Apa permintaan, maknanya ada orang bila sakit, setengah lah sahabat-sahabat kita, dia anak orang tu sakit. So, orang sakit pun dia perlukan kasih sayang, dia perlukan sentuhan. Betul. Lagilah. Orang sakit lagi dia perlu kena peduli, kena cakna. Ya, hormon intim dia tak semestinya berlaku ada yang sentuhan. Betul. Sentuhan, pelukan. Masya-Allah. Itu sebab Allah uji doktor dengan suami doktor yang stroke. Sebab Allah tahu kan, Allah tak uji orang tu sesiapa manusia yang dia tak mampu nak lalui ujian itu. Jadi ngam dia uji kat doktor untuk rawat suami sendiri, dan dia beri kepada doktor untuk menulis buku ini untuk merawat orang lain, membantu orang lain, dan masa yang sama dengan penuh kasih sayang doktor rawat sebab doktor Allah nak berikan syurga pada doktor. InsyaAllah rawat dengan penuh kasih sayang. Amin. Kirim salam pada suami. Mudah-mudahan. Jadi sementara teringat ni, doktor barangkali sudah tahu, cuma Haji ingatkan pesan arwah guru Haji, Tuan Guru Datuk Dr. Harudin. Ada satu ayat Al-Quran yang patut diamalkan, yang wa idza surah Asy-Syu'ara ayat 80. Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Pendek aja. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Nanti doktor tengok. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Jika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Keyakinan itu kena ada sana. Jadi bila doktor urut suami, maksud, ya Allah, dikala suami aku sakit, Engkau lah yang menyembuhkannya, bukan aku. La haula wala quwwata illa billah. Baik, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama. Baik, doktor, seterusnya. Adakah benar Al-Quran ini dapat mempengaruhi pola pemikiran manusia?
Adakah benar? Tunjukkan secara Benar, terapi, betul. secara sains. Memanglah benar, tapi bagaimana betul. ulasannya? Benar. Maknanya kan bila kita membaca Al-Quran tu Tuan Haji, dia lantunan memberikan vibrasi. Macam memberikan satu apa tu gelombang dalam badan kita ni dia ada unsur air je. Darah, air kan. Mana dengan kita membaca tu digalakkan kita membaca dengan kuat. Kuat. Maknanya dia akan memberikan satu terapi bukan saja pada orang sakit, kepada badan kita, kepada sistem-sistem yang ada dalam badan kita tu. Suara tu kena kuat. Menyebabkan kita suara kena baca dengan makhraj yang betul lah, dengan iyalah. Kalau ada boleh getaran, lagi, ada getaran lah. Kena belajar lah. Ada getaran. Getaran. Dia pun dekat dengar macam mana cerita Saidina Umar. Ceritakan. Kongsi. Mengenai Islam kerana maknanya dengan adik dia membaca surah apa ni, kalau tak silap Kak Yan lah, wa may yattaqillah je bukan surah Toha kan? Surah Toha. Surah Toha. Ini waktu Saidina Umar masih menentang Rasulullah, belum lagi Islam. Baik, ceritakan. Belum lagi Islam. Maknanya semasa Saidina Umar dengar adiknya membaca surah Toha tu menyebabkan getaran tu macam dia menusuk ke dalam kalbu Umar. Akhirnya terus Umar pergi cari Rasulullah untuk menerima Islam. Ramai sahabat-sahabat kita yang bila mendengar lantunan Quran tu, sahabat-sahabat kita sendiri yang baru kita dengan surah azan, dengan mendengar ayat Quran, dan Tuhan bagi dia satu menyentuh hati itu. Itulah Itulah hebatnya kalimah-kalimah Al-Quran. Sebab ini kalamullah, bukan biasa-biasa punya kalamullah. Apalagi kalau kita memahami. Apalagi kalau kita memahami macam Saidina Umar, dia memaham, bergegar, dia takut sebab dia sebab dia orang Arab. Kena faham jugalah kan. Betul. Kena faham dah. Baik, jadi memang benarlah ayat Quran ini, macam kami yang belajar dari Syifa pun, ruqyah ni memang ayat Quran ini adalah penawar, sebagaimana yang Rasulullah ajar. Baik, seterusnya Haji nak tanya, kalau doktor boleh sebut apakah contoh-contoh penemuan saintifik yang pernah dikaji terhadap dalam Al-Quran ni? Apa pernah yang doktor kaji, kajian-kajian saintifik yang dibuktikan oleh sains dalam Al-Quran ni? Cuba doktor jelaskan. Contohnya je, ini dia berlaku, contohnya bagaimana penemuan saintifik melalui mandian terapi garam. Saya ada juga mandian terapi. Jadi dengan faktor air garam tu menyebabkan kita mengambil ini yang saya amal aja ya, untuk biasanya klien buat sebagai homework di rumah lah, bukan dalam proses sesi lah. Sebagai task dia, kita ambilkan air dan garam kita masukkan dalam baldi. Baldi yang pertama tu kita bacakan iaitu ya Allah, jadikanlah air dan garam ni untuk menetraliskan segala unsur-unsur negatif yang ada dalam badan itulah, kalau klien lah dan kemudian bila mandi tu seolah-olahnya bila kita tanya klien dia rasa macam bila mungkin ada macam ada kita bersihkan juga kan, ada yang elemen tu, maknanya seolah-olahnya benda tu keluar daripada dan bila dia yang kedua dia ambil air yang keduanya, air yang bersih yang tak ada apa, dia hantarkan gelombang-gelombang positif. Yang air pertama tadi yang negatif kita biar dia keluar daripada badan kita, daripada badan klien, dan yang kedua tu air yang bersih kita ya Allah, kau alihkanlah yang negatif yang tadi yang negatif keluar daripada tubuh badan aku, sama ada dalam bentuk saka ke perangai ke, kita boleh sebut lagi. Yang kedua kita masukkan air yang ada ion positif, kau alihkan rasa kasih sayang sebutlah masa kita guna itu.
Mandian, waktu mandikan tu. Waktu kita mandikan tu. Mana di sini kebetulan dikaji oleh saintis Jepun bagaimana bila air tu dibacakan dengan apa ni gelombang dengan ayat-ayat Quran, dia membentuk kristal-kristal yang akhirnya boleh merawat pada tubuh badan manusia. Okey. Malah kalau yang terkini dia dengar bagaimana corona di azan tu dia macam tidak aktif. Baru yang terbaru kan corona dilaungkan azan tu corona tu macam tidak aktif. Apabila dinyanyi dia macam dia galak je lah. Sudah ada penemuan itu saya tak perasan. Ada penemuan. Berlaku dibuktikan oleh tak silap saya di Amerika lagi. Bagaimana diperdengarkan dengan azan mana sebab itulah rata-rata sekarang orang barat macam seolah dia membenarkan lawangan azan. Dia dengan azan tu, dengan kalimah-kalimah Allah tu dia boleh melemahkan Masya-Allah. Corona. Kalau di Amerika dia sudah dapat penemuan ini bermakna inilah hikmahnya. Dan di Amerika yang paling ramai korban akibat corona maka macam seolah benarlah corona ini Allah hantar untuk menyucikan dunia Okey. Betul Ji, betul. Kalau di Itali pun di Itali pun digalakkan di semua masjid dilaungkan azan. Itali tu ramai yang kes-kes yang kematian dan dia lebih ratusan ribu berbanding dengan kita Malaysia. Doktor, ada dengar tak lagu ada satu kali viral pada fasa kedua kita lagu nyanyian kumpulan Bimbo daripada Indonesia. Tajuk lagu tu Corona. Ya betul Ji. Antara liriknya antara liriknya ialah Corona datang untuk mencuci dunia, Corona datang untuk meruntuhkan ego dan kesombongan manusia. Tempat ibadah semua ditutup untuk manusia mencari Tuhan. Muhasabah diri. Maka kalau sudah terbukti tadi, maknanya Corona bila dengar Quran, ayat Quran, Corona bila dengar azan, dia macam takut Ya Ji. Sebab dia juga makhluk macam kita Ji. Tapi yang buatan manusia tapi dia juga patuh. Dengan izin Allah mereka terbina dan terbentuk Ji. Okey, mari kita doa, kita seru pada Corona, pulanglah. Corona. Amin. Corona, pulanglah. Sudahlah, cukuplah. Kami sudah cukup derita. Kami insaf sudah. Kita bagi tahu Corona, pulanglah. Kami sudah rindu nak pergi masjid. Kami sudah rindu nak pergi umrah. Cukuplah, Corona sudah datang, lama sudah, ramai sudah orang kena Corona. Pulanglah, jangan datang lagi. Ya, betul Ji. Alhamdulillah Ji. Okey doktor. Okey, mudah-mudahan. Okey. Saya nak tanya lagi doktor. Okey. Apa doktor nak cakap apa? Sila. Tak apa Ji, teruskan dulu, tak apa. Teruskan Haji nak tanya, apakah pendekatan kepada orang yang bukan Islam juga boleh digunakan dengan menggunakan terapi kejiwaan ini? Sebab tadi kita bicara boleh, soal kebetulan sekarang ni. Sekarang ni kebetulan saya dalam masa PKP ni saya juga selaku konselor sukarelawan ni untuk sama kita. Sama Ji. Zon Sabah Sarawak. Di Sabah ada satu kes ni pelajar non-Muslim. Jadi ialah peringkat awal memang saya ikut je sebab kita berteraskan agama kita kan. Tapi oleh kerana Allah uji, pelajar ni hampir cuba untuk tekanan daripada keluarga. Abang dia mabuk, emak dia stroke, dia juga pelajar part time. Jadi dia di-refer kepada saya. Saya pun minta izin dengan Allah lah kita sebab agak hati-hatilah sebab kita takut sebab bila berlainan budaya dan agama ni kena hati-hati. Jadi saya masukkan, saya bantu dia insya-Allah dia
berdasarkan pengalaman kita ada. Dan kita bila sampai proses kita klien dewasa ni dia tahu apa yang dia ada masalah. Kebanyakan yang saya handle, klien tak tahu apa dia masalah. Dia sendiri tak tahu dia ada bermasalah. Kita kena pro ke unconscious dia. Dia senang sebab dia dah tahu dia ada masalah. Kita cuba bantu dia menggunakan pendekatan terapi. Dia keluarkan apa yang dia rasa, menekan, dia senaraikan. Lepas tu kita suruh dia ubahkan statement tu yang dia senaraikan. Oleh kerana kita menggunakan pendekatan agama, jadi kita bantu dia dia menggunakan pendekatan agama muda lah, dia orang muda. Tapi alhamdulillah agama dia lah. Lepas dia bila agama dia lah, dia masuk elemen macam kita tafakur je kan. Dia meditasi, dia buat meditation. Dia kata alhamdulillah. Dan saya bantu dia buat skrip dan kita semak dia skrip dia dan dia minatkan dia minatkan dan dia jadikan sebagai sebelum tidur dan selepas bangun tidur. Untuk tatapan dia, motivasi diri. Tatapan dia dan dia hantar gelombang positif pada abang yang bermasalah, ayah dan mak dia. Alhamdulillah dia kata nampak ada perubahan. Ada perubahan, alhamdulillah. Baru ada perubahan. Kata kalau kita, saya katalah kalau kita orang Islam senang. Kita tambah dengan doa-doa. Tapi kalau anda bukan Islam, anda gunakanlah pendekatan agama anda. Cuma kita lihat macam mana dia nak handle. Alhamdulillah. Maknanya boleh lah. Kita boleh guna pakai. Sama lah juga. Kena hati-hati lagi. Kena hati-hati lah supaya dia tidak merasa kita nak manipulate dia dan sebagainya. Yalah. Itulah kena ada hikmahnya, kebijaksanaan. Kita macam ni. Ya betul. Kita bukan nak manipulate dia, bukan suruh ikut agama. Itu kita profesional lah dari segi kerja. Sebagai seorang be profesional lagi. Alhamdulillah. Setakat ni ada pelajar-pelajar Muslim dan yang sekarang ni pun pelajar TTS non-Muslim yang di-refer oleh pensyarah dia untuk saya bantu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bermakna tak menjadi salah, tapi kita kena pandai gunakan, jangan sampai kita hal-hal yang sensitif tentang agama, bangsa kita elakkan supaya mereka percaya bahawa kita nak bantu dia. Sebab kita counselling menerima klien tanpa syarat, tanpa ada batas bangsa dan agama, insya-Allah. Benar, Haji juga pernah terima klien seorang remaja wanita yang dihantar oleh rakan dia orang Islam, orang Melayu yang kenal dia. Pelajar ini bukan pelajar, ini sudah dewasa, sudah remaja yang dewasa. Sudah kerja, belajar di luar negara, bukan orang Islam, bangsa Cina. Sudah ada teman di luar negara bercinta, tapi akhirnya dikecewakan. Bila sudah dikecewakan, pulang ke Sabah, dia boleh tenang lagi, berkawan dengan kawan dia tadi, bekerja di tempat kerja, maka jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang lain. Dia cantik, maka dia dapat cari teman-teman yang handsome lah. Dia dapatlah teman baru dia di Sabah. Tapi bila sudah ada boyfriend baru kat Sabah, lama-lama kedapatan pula boyfriend ini playboy. Banyak perempuan, kaki perempuan. Di sinilah yang dia kecewa, dia tak boleh terima hakikat itu, maka dia sehingga sampai sudah mencederakan tangannya yang stres ini, kemudian sehingga ada perasaan dan niat nak membunuh diri. Masya Allah. Nasiblah kawan dia itu kenal Haji, maka telefon Haji nak rujuk, bagi tahu adakah boleh bawa walaupun dia bukan Islam. Haji cakap datang, kita bantu. So alhamdulillah, tapi kena beberapa siri sebab bukan senang untuk nak hilangkan cinta dia, sayang dia kepada lelaki itu. Sehingga kita terpaksa atur buat dari segi hipnoterapi dan sebagainya untuk reset minda dia, supaya kalau teringat laki-laki itu jangan lagi sayang, jangan lagi suka sebab laki-laki itu tidak sayang kepada dia. Alhamdulillah akhirnya dia sudah tenang. Inilah pentingnya terapi-terapi ini yang kita kena guna dengan baik. Tahniah doktor. Baik, saya nak tanya lagi. Saya nak tanya lagi. Bagi mendapatkan hasil yang berkesan, sudah tentu kajian terhadap Al-Quran perlu dilakukan melalui
integrasi teknologi dan ilmu moden. Apakah cadangan penambahbaikan doktor tentang teknologi yang diperlukan untuk mengkaji Al-Quran? Doktor selalu buat kajian. Jadi bagaimana kita nak mengkaji Al-Quran supaya mengkaji Al-Quran dengan menggunakan teknologi-teknologi yang baru sekarang ni. Bagaimana nak lakukan? Apa caranya? Okey Ji, ini pendapat peribadi saya lah Ji Untuk kita nak kaji ni, sekarang ni kalau kita kepada kaunseling lah, kita lebih kepada emosi, kita kurang penekanan pada bagaimana anatomi itu sendiri. Kita maknanya sebagai kaunselor kita juga kena tahu sistem saraf, anatomi, neuro, untuk supaya dengan cara ni kita lebih tepat mengesan permasalahan klien. Kata tegur saya lah, mereka yang bermasalah posture, tulang belakang dan tulang pinggul, dia memberi kesan juga pada emosi. Dan emosi itu akan beri pada fizikal balik. Maknanya dengan ada teknologi moden ni, maknanya kita boleh mengguna pakai bagaimana memahami dia punya tulang belakang, ada berapa tulang belakang, pinggul dan yang menjadi punca juga penyakit adalah tulang sulbi. Kalau tulang sulbi, kadang-kadang kita ingat dia bermasalah emosi. Rupanya bila kita cek tengok je, struktur dia punya tulang sulbi dia genyok atau terkesok. Ini yang saya jumpa lagi. Kalau bahasa Kelantan genyok. Rasa menarik saja. Dia sudah lari daripada asal lah, dah terseliu. Dia lari macam kereta lah. Alignment dia lari. Maknanya dari situ, bukan masalah emosi itu saja, kesan daripada postur tubuh badan manusia itu juga akan berimpak yang besar pada emosi. Jadi saranan saya yang baru lagi. Jadi saranan doktor bahawa kaunselor juga bukan sekadar memahami teori dan praktik dari melayan manusia dengan kaedah kaunseling, tetapi lebih baik menggunakan alat-alat moden sekarang untuk mengkaji anatomi manusia sendiri. Kalau sakit kepala, mana poin sarafnya, kalau stres, mana poin sarafnya. Kan sekarang sudah ada refleksologi dan sebagainya, poin-poin itu tahu. Kalau sakit jantung, betul. Jadi maksud doktor, kalau kaunselor juga memahami anatomi, menggunakan alat-alat yang canggih, alat-alat macam doktor dan sebagainya itu, maka kita dapat membantu klien dengan lebih tepat, dengan lebih mudah. Bukan sekadar, saya faham. Angguk-angguk. Angguk-angguk, geleng-geleng. Itu terbukti. Maknanya proses pendekatan kita dinamik je. Dia melalui proses dinamik, dia berkembang. Dan berlaku integrasi dan integrate pendekatan-pendekatan yang lain lah lagi. Itulah terapi yang mana macam kata digunakan NLP, supaya dia akan jadi lebih mantap. Maknanya kita bukan menafikan strategi itu berbagai, mana yang sesuai dengan klien kita. Kita ambil lah. Kita kena sesuaikan. Mana yang terbaik untuk klien. Baik. Tadi doktor sebut sikit kajian saintifik. Doktor sebut pasal air kan? Ya je. Memang betul lah. Kajian seorang ahli sains Jepun, Masaru Emoto nama dia. Masaru Emoto mengkaji tentang molekul air. Maka dia ambil 2 botol air, 1 botol dibuka, disebutnya I love you pada 1 botol air. 1 botol yang lain disebut I hate you, saya benci kamu. Dua-dua air ini bila dibawa ke makmal, dikaji di bawah alat mikroskop yang boleh melihat molekul air, ternyata molekul yang mendengar kalimah I love you, aku sayang kamu, susunan molekulnya cantik. Masalah air yang disebut benci tadi, susunan molekulnya tak cantik, dan dalam buku Masaru Emoto ditunjukkan gambar molekul itu. Kemudian dia lanjutkan kajian lagi dengan menggunakan letak air lagi satu di tempat-tempat yang selalu berbicara hal-hal yang positif, contohnya di masjid, tempat ibadah dan sebagainya. Satu lagi air diletak tempat-tempat yang dia mendengar kata-kata yang negatif, contohnya kelab malam, tempat orang mabuk bergaduh gitu kan, sampai satu malam barangkali kita, maka air dibawa balik ke makmal lagi, diuji, dikaji lagi.
terbukti bahawa air yang mendengar kalimah-kalimah baik tadi molekulnya lagi cantik, dan air yang mendengar kata-kata kalimah yang negatif tadi airnya memang molekulnya tak cantik, sehingga akhirnya Masaru Emoto membuktikan, dia tahu orang Islam air Zam-Zam itu sentiasa diguna, diminum, diambil di Makkah dan Madinah. Dia kaji air Zam-Zam, dia sendiri yang buktikan molekul air Zam-Zam the best in the world. Benarlah ayat Allah, Zam-Zam punya air seumpama apa yang kamu minta. Doalah untuk apa, Allah makbulkan. Okay. Baik, terbukti itu kajian-kajian saya. Baik. Doktor, saya barangkali ini saya nak tanya soalan terakhir sebelum kita rumus. Apakah harapan doktor dalam bidang terapi Al-Quran ni? Apa harapan doktor? Untuk kembangkan lagi. Kalaulah saya punya harapan lagi, maknanya terapi Al-Quran ni bukan sahaja kepada psikologi dan kaunselor je. Saya kalau boleh dia menggunakan sebagai pendekatan dalam PDPC. Sebelum nak mengajar pembelajaran tu sentuh dengan terapi kejayaan dulu untuk menyentuh hati dia, barulah memulakan dengan pembelajaran. Untuk guru-guru. Dan untuk mental health, saya memang mental health, mana orang mental health ni dia perlukan belayan, perlukan pendekatan yang begitu khusus untuk memberikan dia satu harapan baru supaya mereka dapat meleraikan permasalahan ataupun skrip-skrip hidup mereka yang terlalu rencam. Terutama biasanya orang mental health ni dia sejarah kehidupan dia di awal lagi. Dan kemungkinan semasa dalam kandungan, semasa ibu mengandung lagi. Mana saya harap parenting juga harus belajar bagaimana membina keluarga, bagaimana nak meletakkan benih sebelum menjadikan anak tu dengan kalimah-kalimah Allah, gomblang-gomblang positif untuk melahirkan kuasa cinta yang disebut. Memang agama ajar begitu. Psikologi memang dengan, agama ajar. Bermula daripada nak jatuh benih tu sudah kena mula dengan doa-doa yang baik. Dan doa-doa yang baik. Memanglah maknanya sini, untuk mendidik. Okay. Dia teruskan je. Yalah, betul itu. Jadi memang dalam Quran pun Allah sebut, maknanya pendidik pertama ialah ibu bapa di rumah lah. Rumah. Jadi daripada mula jatuh benih, dah mulakan dengan kalimah-kalimah doa-doa yang baik. Semasa ibu sedang mengandung, terapi kejiwaan ini boleh digunakan. Usap-usap perut ibu, doa-doa supaya anak sentiasa dengar dalam perut sehingga melahirkan dan seterusnya. Sebab itu bila lahir, Allah suruh azan, iqamat, ini semua kalimah-kalimah terapi sebenarnya. Kalau kita nak sebut dalam konteks terapi lah. Okay. Bagus sekali, doktor. Jadi, baik. Nanti kalau ada peluang, kalau setakat live 1 jam, mana mungkin doktor nak berikan yang terbaik keseluruhan dari segi terapinya, bukan? Hanya tunjuk 1, 2, 3 titik yang boleh kita gunakan dalam kehidupan teori dan praktis. Jadi kalau ada peluang dan ruang, kalau Allah izin, bolehkah kita anjurkan program-program ini di Sabah khususnya? Saya nak jemput doktor, kita buat pancake, kita buat kursus. Mudah-mudahan ramai yang ikut nak belajar untuk menggunakan terapi kejiwaan berasas Al-Quran ini untuk kehidupan. Boleh, doktor? Boleh. Sebenarnya terapi dia lebih pada kemahiran je. Dia lebih pada kemahiran. Kena praktik. Ada amalan-amalan, kena praktik dia. Sebabnya kita bengkel lah. Kita buat bengkel. Bagaimana terus menggunakannya pendekatan tu. Amin. Dia merupakan pendekatan proses je. Proses. Amin. Doa mudah-mudahan PKP Corona sudah pulang, dia tak ganggu lagi. Kita kembali tenang untuk kerja dan berurusan seperti biasa. Maka kita atur nanti tuan-tuan puan yang mendengar live bersama Dr. Maria. InsyaAllah nanti bila masa dah sampai, kita akan atur bengkel terapi kejiwaan berasaskan Islam yang akan dikendalikan oleh penulisnya sendiri, pakar yang menulis bukunya sendiri, terapi kejiwaan, iaitu Dr. Maria Ismail. Mudah-mudahan doa kita akan aturkan program-program itu. InsyaAllah. Memang benar Haji dengan doktor sama daripada bidang kaunseling. Kita sebagai kaunselor, kita dah lama, bukan baru. Maka kita kisah benarnya
nasihat kepada rakan-rakan kaunselor anak-anak muda yang baru, memang untuk membantu manusia, memanusiakan manusia dari segi mental, fizikal dan spiritual, tidak cukup sekadar teori-teori yang anda belajar setakat ijazah master saja. Maka sebagaimana saranan doktor, kita kena banyak belajar, mengkaji ilmu-ilmu yang berkaitan dengan manusia, anatomi dan sebagainya. Macam contoh Haji sendiri, selain daripada kaunseling, Haji belajar tentang rawatan pengobatan Islam Darus Syifa, kan? Jadi sangat banyak membantu. Ada klien yang datang dirujuk, kononnya ada stres macam-macam, ada gangguan macam-macam. Jadi kalau kita belajar dua-dua ilmu ini, kalau datang kepada kita dia ada gangguan, kita ru'yahkan dengan kaedah Darus Syifa yang Haji belajar, kita boleh tahu dia adalah ada gangguan. Jadi senang kita nak rawat. Tapi kalau ternyata dia bukan ada gangguan, you ru'yah, you doa pun dia termenung, dia stres juga. Sebab itu bukan gangguan. Betul je. Sebab itu adalah gangguan psikologinya, gangguan emosinya. Jadi kalau kita tak belajar kedua-dua ini, kalau kita belajar ru'yah saja, yang datang mana kali asyik datang kita pun ru'yah lah. Alhamdulillah rabbil alamin, la ilah. Tak juga baik-baik. Sebab dia bukan gangguan makhluk, dia adalah gangguan emosi. Maka kita kena rawat menggunakan kaedah terapi dan kaunseling. Jadi berguna ilmu-ilmu ini. So, kita dalam menimba ilmu, jangan kita tutup diri kita. Ini ilmu yang aku nak guna, yang lain aku tak nak guna. Tak boleh, ilmu Allah. Jadi terima kasih doktor, sangat bermakna. Okay. Hari ni dapat praktik sikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk sementara sebelum kita ikut bengkel dengan doktor kemudian nanti, sementara kita disambung lagi PKP bersyarat fasa kelima sehingga 9 Jun, kita masih lagi stay at home, duduk kat rumah, tapi kita sudah makin tenang sebab kita sudah ada pengalaman hampir 2 bulan duduk kat rumah, tengok isteri, tengok anak-anak, isteri tengok suami, tengok anak-anak. Mudah-mudahan kasih sayang bertaut erat apalagi di bulan puasa ini. Maka ada tambahan ilmu hari ini, iaitu ilmu daripada Dr. Mariam. Haji nak ulang ni yang doktor bagi. Baik. Kalau terasa stres, ada tak apa sihat tangan, kaki, badan, untuk tingkah lakunya dah macam murung, nak sendiri, dah rasa sedih dan sebagainya, emosinya. Okey, pertama gunakan titik yang ada daripada telinga. Pergi ke atas, bertemu jari di atas itu dekat ubun-ubun, itulah titik untuk tingkah laku. Urut dia dengan doa kasih sayang. Suami urut kepada isteri, isteri urut kepada suami, urut kepada anak-anak dengan penuh kasih sayang. InsyaAllah sakit kepala, stres hilang. Baik. Yang kedua, doktor bagi tahu tadi, kalau ada yang ada masalah emosi, sedih, bersendirian, tak mau cakap kat rumah, tak mau makan sama-sama, berkurung kat bilik, ada titik emosinya. Titik emosi kat mana? Ni, dekat atas ni sikit ni. Ada ke? Maka tekan. Bermula pada dua kening ni. Dua kening ni. Dalam safe pun ada titik ini. Okey, dalam safe pun ada titik ini. Jadi urut. Ya betul. Urut. Sebaiknya gunakan minyak urut, bukan yang panas tapi yang yang wangi, lavender, aromaterapi aromaterapi yang wangi-wangi, urut, Masya Allah sedapnya. Macam tukang gunting yang di kedai mamak tu pun pandai juga. Bila dia gunting kita kan, dia urut, segar. Dia pun kita kena bawa ikut terapi kejiwaan nanti. Pandai dia, ketuk. Okay. Satu lagi yang doktor sebut di belakang iaitu urut ujung telinga yang lembut. Ini memang benar. Dalam banyak terapi budak-budak autism yang benar. Ni yang tak boleh bercakap pun, di sini antara poinnya ni. Urut. Seluruhan telinga ini boleh sembuh banyak penyakit. Jadi benarlah terapi kejiwaan pun menggunakan juga yang di sini. Urut. Tapi urut di telinga ini kan dia lembut semua. Rupanya banyak saraf di sini yang kita boleh sentuh untuk kesembuhan terbaik. Maka kita orang Islam yang terbaik mulakan dengan doa-doa, kalau Darus Syifa mulakan dengan Fatihahnya, dengan ayat kursinya, ayat-ayat yang syifa, surah Asy-Syu'ara ayat 80, wa idza maritu fa huwa yashfin.
Jadi kita tambah, gabungkan yang doktor bagi, letak dekat kepala tu dibaca. Bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Baca 7 kali. Jadi lagi lengkap terapi-terapi QAnon ni. Sebab ini untuk kebaikan. Baik doktor, pesanan terakhir khusus kepada semua rakyat, kawan-kawan di seluruh negara, sebab kita masih ada tambahan PKP bersyarat yang ke fasa kelima sehingga 9 Jun, masih terus puasa dan hari raya dekat rumah. Perdana Menteri kata tak boleh balik kampung untuk hari raya antara negeri, tidak boleh kata dia. Jadi nasihat doktor. Okey Ji, saya alhamdulillah berpesan pada semua seluruh rakyat Malaysia dengan izin Allah. Ambillah peluang PKP ni untuk kita memantapkan ilmu dan kita memantapkan kasih sayang, memperbaharui komunikasi kita, belajar sesuatu. Di sebalik macam tadi kata tadi lah, di sebalik corona tu sebenarnya banyak hikmah dia. Kalau dulu iman di masjid ada beberapa orang je kan, sekarang seluruh rumah. Maknanya syiar Islam tu makin berkembang. Semua orang dapat jawatan tu iman, terawih dan sebagainya. Dan alhamdulillah lagi saya guna juga pada cucu dengan ni mengajar 5-6 tahun tu dia dah boleh menghafal kursi. Maknanya mengajar pendekatan terapi, maknanya sepanjang mana banyak benda yang kita dapat je. Boleh menulis kalau minat menulis. Boleh apa yang terlintas hati kita menggunakan satu potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Kadang-kadang kita tak tahu kita ni banyak potensi. Dulu kita kaunselor je kan. Sekarang ni dia boleh jadi tukang bekam. Dia juga ahli darussifat. Begitu juga dengan Umiyan. Dulu Umiyan ingat kaunselor je. Mengajar cikgu sekolah rendah je. Kemudian anak sekolah menengah. Rupanya banyak potensi yang tersembunyi dalam unconscious kita tak dibangunkan. Jadi ambil cari, selidik. Oh, aku punya pandang mungkin akan jadi usahawan-usahawan baru dengan pemahaman baru sepanjang berada di PKP. Jadi sama-sama kita doakan negara kita bersih daripada corona dan rapat kasih sayang keluarga, rakyat Malaysia lebih harmoni. Dan kita lebih berjaya. Mudah-mudahan. Dan saya mohon maaf lagi kalau apa yang saya kongsi itu yang agak tidak baik itu kelemahan diri saya. Allah, semua baik, semua baik. Apa pun kita belajar je, ilmu yang kita belajar tu kalau kita belajar makin jauh kita dengan Allah je, cek baliklah. Kalau kita belajar sesuatu, buat sesuatu, makin dekat kita dengan Allah, alhamdulillah. Amin. Intelektual apa pun, apa yang kita belajar semua ilmu Allah. Tak ada no. Cuma tinggal lagi bagaimana kita mengguna pakai, bagaimana kita memanfaatkan dia. Itu saja daripada saya. Pesanan yang baik sekali. Sebab ini waktu corona datang, COVID-19 ini, bagaimana kita cakap tadi, ada hikmah dia. Rupanya orang kaya, orang berharta, orang berpangkat dah tak guna semua itu. Orang kaya yang banyak duit pun dah tak dapat nak pergi melancong. Orang alim, orang macam mana di negara lain pun yang hebat, yang banyak duit pun dah tak boleh pergi umrah, tak boleh pergi tawaf Kaabah. Yang tawaf Kaabah sekarang bersama Imam Syekh Sudais contohnya di Mekah. Siapa? Cleaner yang selama ini bila kita pergi umrah, kita bagi sedekah pada cleaner kan? Seolah kita macam menghina mereka. Tapi Allah nak tunjukkan hari ini siapa yang paling mulia, yang sekarang dalam keadaan kita semua seluruh negara, seluruh dunia tak boleh pergi tawaf Kaabah. Siapa yang tawaf Kaabah? Cleaner, tukang sapu. Masya Allah, jangan hina orang-orang seperti ini. Sebab itu guru ngaji selalu sebut, kalau pergi mana-mana bila ada orang minta sedekah, beri dengan ikhlas kalau nak beri. Kata nak beri, diam-diam saja, jangan cakap apa-apa. Ikhlaskan diri. Ternyata haji yang mengendalikan PKP umrah dan haji pun sekarang tak boleh pergi. Yang boleh pergi tawaf sekarang, Masya Allah, cleaner. Jadi ini salah satunya. Orang kaya pun dah tak boleh pergi melancong mana-mana.
Tak boleh pergi makan restoran mahal-mahal. Sekarang kita duduk kat rumah. Jadi bagi muhasabah diri yang cukup baik. Kak Yam, Haji nak sebut satu lah sebagai penutup kita. Nanti Kak Yam sambung sikit. Rupanya betul lah. Kalau kita makin hari tak muhasabah diri, tak ubah diri, hari ini lebih baik daripada kemarin, esok kita bersedia untuk lebih baik, bahaya tu. Makin jauh diri dengan Allah, bahaya. Betul. Sebab hidup ini, Betul. kalau kita nak gembira, mudah. Orang bagi kita hadiah, kita gembira. Kita dapat gaji, kita gembira. Orang belanja kita makan, kita boleh gembira. Nak hidup bahagia pun susah, tapi boleh. Kita akan bahagia. Macam sekarang saya bahagia dapat bersama online live dengan doktor. Kita bahagia jika dapat bersama-sama dalam keluarga yang kita sayangi. Kita bahagia bila bertemu dengan rakan-rakan lama yang kita tak jumpa. Tetapi untuk mendapat ketenangan, bukan senang. Nak dapat ketenangan bukan senang. Ada harta, ada keluarga, ada kawan ramai, belum tentu kita boleh menjadi orang yang tenang dalam hidup ini. Sebab ketenangan hanya kita boleh perolehi dengan anugerah izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kita kena sayang Allah, kena ingat Allah. Bila Allah sayang ingat kita, maka dia berikan ruh kasih sayang dan ketenangan dalam jiwa kita. Makanya untuk hadapi masa-masa akan datang dalam fasa PKP apapun, mari atur supaya kita sentiasa dekat dengan Allah seperti Kak yang sebut tadi, jangan jauh dengan Allah. Dan tips yang paling penting, rahsia besar, zikrullah. Sentiasa mengingat Allah, dan zikrullah yang paling besar, paling penting ialah jaga solat 5 waktu. Dan puasa dengan tenang. Baik, Doktor, terima kasih banyak atas perkongsian ilmu. Sekali lagi tuan-tuan dan puan, inilah dia Dr. Mariam Ismail yang menulis buku Terapi Kejiwaan Berasas Al-Quran. Terima kasih doktor, buku yang dihadiahkan kepada saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah. InsyaAllah. Doktor kena bantu saya sebab terapi doktor ada kesamaan dengan terapi yang saya bawa selama ini sudah lama, iaitu SQ terapi. SQ terapi iaitu scientific Qurani terapi. Jadi ada kesamaan antara kita. Macam Haji sebut tadi, kajian sains tentang air kita gunakan, kita tak sebut perkataan negatif kepada anak-anak sebab dalam diri manusia ada air, nanti air itu merakam benda-benda yang negatif, itu sainsnya, dan itulah juga daripada Al-Quran. Jadi terapi Haji ialah SQ terapi, sains Quranic terapi. Tolong saya nanti nak buat buku macam doktor ya. Baik. Jom kita berkongsi, kita kolaborasi. Baik. Nanti bila Haji ada masa balik, doktor punya klinik di mana? Jemput je. Klinik kat mana? Di Peringat, dekat rumah. Peringat. Nanti Haji Peringat. Di klinik nanti Haji cari, kita nak jumpa. Okey, insya-Allah. Kita salam suami, kita sama-sama doa supaya suami segera dipermudahkan oleh Allah untuk kesembuhan dan kembali tenang. Dan Kak Yam tengok hebatnya orang yang ada terapi kejiwaan, kaunselor yang mengamalkan ilmunya walaupun diuji dengan suami yang tak berapa sihat, yang perlu Kak Yam doktor layan. Doktor senyum, tenang, redha. Inilah rahsia nak menjadi hidup tenang. Suami isteri yang berkhidmat ikhlas dengan suami dapat keredaan Allah, Allah berikan ketenangan dalam jiwa. Masak dari hati, nak masak sedap-sedap, nak bagi kasih sayang. Sebab ada juga wanita ibu-ibu, selamat hari ibu lah. Tapi sebenarnya sama-sama je. Tapi sebenarnya juga untuk isteri Haji. Iyalah, tapi sebenarnya hari ibu ini ialah setiap hari. Setiap hari adalah hari ibu. Betul je. Maka siapa pun anak-anak, jangan sekali-kali durhaka meninggikan suara kepada ibu. Siapa yang lawan ibu, tinggikan suara pada ibu bapa, hilang semua pahala yang dia dapat daripada amalan-amalan apapun. Jaga ibu. Sama hari ibu, kasih sayang. Okey, kita jumpa lagi doktor untuk akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Selamat berbuka puasa nanti. Sama-sama. Selamat hari raya. Sama-sama je. Baik. Sama-sama. Baik.
Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan yang tengok live bersama Haji hari ini. Haji bersama dengan Dr. Mariam Ismail, iaitu kaunselor dan juga penulis buku terapi kejiwaan berasaskan Al-Quran. Kita timba beberapa banyak ilmu dan pengalaman daripada doktor tadi. Nanti ada masa bila sudah selesai PKP, kita boleh kembali tenang bekerja dan berurusan. MBK akan usahakan untuk bawa Dr. Mariam Ismail ke Sabah khususnya di KK. Kita adakan kursus bengkel, aplikasi terapi kejiwaan berasas Al-Quran. Mudah-mudahan ilmu ini dapat membantu kita untuk menguruskan kehidupan diri dan keluarga, merawat sakit-sakit biasa. Mudah-mudahan hidup kita dalam satu keluarga yang gembira, yang berkasih sayang, yang tenang selamanya. Mudah-mudahan dia. Baik, akhirnya Haji nak tutup dengan, mari dalam hidup kita ini jangan lupa amalkan kuasa cinta dalam kehidupan yang Haji selalu sebut, CINTA, bangun pagi dengan wajah yang ceria. Orang yang ada cinta dalam diri, hablum minallah, hablum minannas, dia mesti ceria. Wajahnya ceria digambarkan dengan senyuman. Senyum pada suami, senyum pada isteri, senyum pada anak-anak. Apalagi kita hari-hari berada dekat rumah, maka amalkan kuasa cinta yang tak mesti ceria, gembira bersama keluarga. Kemudian ikhlaskan diri, airnya, ikhlaskan diri. Ibu ikhlas masak, anak ikhlas tolong emak, bapa juga ikhlas tolong keluarga di rumah, mengatur kehidupan dengan ilmu ikhlas dan keceriaan. Dan jangan lupa niat kita buat ini semua tidak lain tidak bukan niat kerana Allah, maka apa saja yang kita lakukan mendapat pahala dari sisi Allah kerana niat kerana Allah. Nawaitu kita kerana Allah, kita ikhlas dan kita buat dengan penuh kerelaan dan kegembiraan, maka CINT taatlah pada perintah Allah sepanjang kehidupan kita. Apalagi kita sudah belajar muhasabah diri selama kita PKP duduk kat rumah, kita sudah bersedia mental, fizikal dan spiritual untuk mengharungi kehidupan mendatang, alat baru, norma baru kehidupan dengan penuh ketaatan. Kita tak nak lagi berbuat sesuatu yang Tuhan, yang Allah marah, sehingga dia akan datang mungkin corona yang lebih besar lagi untuk menyucikan dunia daripada dosa-dosa manusia yang sangat Allah murka. Kalau doktor sebut tadi, ada sudah kajian yang menunjukkan bahawa di Amerika disebut bila corona itu dengar azan, dengar ayat Quran, nampaknya corona takut. Jadi sebab itu di Amerika sekarang, kata doktor tadi, membenarkan azan dilaungkan. Ini Allah nak tunjuk kebesaran Allah. Mudah-mudahan memang corona ini datang untuk menguji manusia, untuk meruntuhkan keegoan dan kesilapan masa lalu kita, muhasabah diri untuk meneruskan perjalanan hidup dengan penuh rasa kasih sayang, dan akhirnya amalkan cinta dan kehidupan tadi. Iaitu amalkan dalam kehidupan diri dan keluarga selamanya. Jangan cakap saja, jangan cakap tak serupa bikin. Kita doakan mudah-mudahan kita makin tenang melalui fasa kelima PKP bersyarat ini kita sudah makin tenang. Cuma kita nak pastikan rantaian COVID kita dapat tamatkan, putuskan 100%, 100%, dan kita kembali. Jadi kita selesaikan kehidupan selesa biasa yang kita dah lalui, terhadap pengalaman. Cuma kita tak dapat berhari raya dengan keluarga, tak dapat berkunjung-kunjung, tapi kita sudah faham sudah. Maka gunakan kemudahan Facebook, WhatsApp untuk kita buat macam ni lah. Video call dengan keluarga, bermaaf-maafan di hari raya dan sebagainya. Gunakan kemudahan-kemudahan ada, kita gembira dalam keadaan norma baru kehidupan. Baik, kita jumpa lagi esok. Jangan lupa temu janji Haji online live bersama sahabat Haji, Tuan Guru Ustaz Ni Anwar Al-Basuti. Kita nak bicara khas tentang mencari cinta Lailatul Qadar, sempena 10 malam terakhir di bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dapat ibadah dengan sempurna. Kita semua akan bertemu dengan cinta kita Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, untuk kita berdoa malam yang lebih baik pada 1000 bulan, yang Allah terima doa kita, Allah ampunkan segala dosa. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Lailatul Qadar, insya-Allah. Sekian, jumpa lagi. Terima kasih semua yang ikut live. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.